Muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah sekalian. Untungnya jadi orang baik ni. Untung. Tak ada ruginya kalau kita jadikan diri kita orang baik dan kita jauhi kejahatan. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna imra'atan sauda kanat taqummul masjid ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Berlaku zaman Nabi, ada satu orang perempuan, dia kata imra'ah sauda, dia ni orang kulit hitam, perempuan kulit hitam. Dia ni nobody, bukan orang terkenal, orang pun tak tahu nama dia, tapi dia ni kerja dia berkhidmat pada masjid. Dia mai, dia cuci masjid, dia apa kan, dia bagi khidmat pada masjid. Dia ni satu nobody. Orang pun tak tahu dia, tak kenal dia, cuma orang tahu keberadaan dia di masjid tu. Orang tahu role peranan dia dalam masjid tu, orang tahu. Satu hari Nabi SAW sedap, kata dia ni tak ada. Nabi tanya, Nabi kata, mana pi ni perempuan ni selalu duduk cuci-cuci masjid kita ni, mana dia ni? Sahabat-sahabat kata mata, dia meninggal dah. Sahabat kata. Ini hadis Muslim. Dalam hadis An-Nasai dia main detail lagi. Dalam hadis riwayat An-Nasai dia main detail lagi. Kata kunun dia meninggal malam, depa bawa pergi ke masjid. Nabi SAW dah tidur masa tu. Jadi depa tak mau kacau Nabi, so depa settle jenazah dia. Depa semayang-semayang, depa kebumikan dia dan tak abang dekat Nabi. Dalam riwayat An-Nasai. Nabi tanya, mana dia ni? Tak nampak dia. Dia kata, mata ya Rasulullah. Oh, dia dah meninggal ya Rasulullah. Nabi kata, afala kuntum adhantumuni? Nabi kata, pasal apa tak habaq dekat aku? Pasal apa tak minta izin dulu dekat aku? Pasal apa aku nak semayangkan mayat dia? Dia orang baik. Tuan-tuan, dia bukan satu orang terkenal, dia bukan satu orang dermawan, dia bukan satu orang hartawan. Dia ni cuma satu orang yang ada peranan dalam masjid Nabi. Tak ada jawatan pun, tapi volunteer, sukarela main nak cuci-cuci masjid. Tuan-tuan, kita nak berkhidmat untuk masjid, tak payah tunggu jawatan. Main bagi awal sikit, ambil penyodok tu, tengok tang mana ada tik cicak, kutip-kutip pi buang apa semua. Kita dengan Allah cukup. Perempuan ni sudah buat kerja ni, siapa pun tak peduli kat dia. Rupanya Nabi SAW satu orang yang very observant. Orang putih kata Nabi observe benda ni, Nabi nampak peranan dia ni, ketiadaan dia. Nabi sedang, Nabi tanya, mana pi dia ni? Dia kata, ya Rasulullah, mati dah. Nabi kata, awak tak habaq kat aku? Nabi kata, faka'annahum sagharu amraha. Dalam hadis Muslim ni kata apa? Cara sahabat ni macam mereka pandang dia ni kecil saja, tak perlulah sampai habang dekat Nabi. Siapa dia ni? Faqala Nabi SAW, dulluni ala qabriha. Nabi kata, tunjuk saat kubur dia di mana, hampa simpan dia kat mana. Nabi kata, fadalluhu, dia pun bawa Nabi pergi, sinilah kami simpan dia semalam. Fasalla alaiha, Nabi berdiri, Nabi semayang di atas kubur tu. Dalam riwayat An-Nasai kata apa? Nabi berdiri dan sahabat buat saf di belakang. Nabi semayang mayat
kepada mayat yang dah dikebumikan ini. Hadis ini fiqh bincang panjang lah. Oh, bolehkah kalau orang dah simpan dah ke bumi, boleh lagikah kita semayang? Satu. Yang kedua, bincang semayang atas kubur bolehkah? Bukankah ada hadis yang melarang? Satu perbincangan. Dia mai hasil perbincangan tu macam-macam. Sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i kata apa? Selagi mayat itu dipercayai, belum reput, masih boleh buat semayang dekat dia. Nabi pun semayang di atas tu, sahabat ikut di belakang dia. Habis semayang, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Ini takut, tuan-tuan. Nabi kata kubur ni, Nabi kata kat sahabat-sahabat ni, Nabi kata, hampa tahu tak kubur? Yang kata kubur ni mamlu'atun zulmah, penuh dengan kegelapan, ala ahliha. Siapa masuk kubur? Kubur ni penuh dengan kegelapan, panai, gelap, sempit bagi sesetengah orang. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Nabi kata, kerana semayang aku ni, Allah terangkan kubur itu. Lah Nabi tak ada. Maksudnya apa, tuan-tuan? Biarlah kita mati esok, orang yang baik-baik semayang mayat kita. Tu untung kita berkawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik. Dia bukan main semayang kerana nak ambil duit, tapi dia main semayang pasal dia kenang kita. Pasal dia kenang kita, kita orang baik, kita kawan dia, duk berjumpa atas masjid, duk mengaji sekali dan sebagainya. Dia mengenangkan yang tu. Dia orang tak panggil pun, dia tak termasuk dalam bilangan kereta yang dijemput semayang mayat. Tapi dia tahu kata yang mati ni kawan dia, dia mai dengan ikhlas hati, dia mai Allahu Akbar. Doa dia dalam semayang tu, Allahumma ghafir lahu. Dia bukan doa mulut, dia mai pada hati ni. Dia mai pada hati ni, Allahumma ghafir lahu. Ya Allah, ampun dia ni. Macam ni punya orang kalau dapat kat kita untuk sembahyangkan mayat kita, Allahu Akbar. Macam mana sahabat-sahabat dapat Nabi sembahyangkan mayat mereka. Dengan kerana itulah, tuan-tuan, saya pernah baca hadis ni, baca lagi sekali. Dengan kerana itulah, tuan-tuan, lah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata apa? Lamma tuwfiya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Apabila matinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia ni, tuan-tuan? Bapa munafik di Madinah. Tuan-tuan, kita flashback balik. Siapa dia ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni? Macam mana sampai pergi jadi bapa munafik? Kita flashback balik. No, dia bukan orang jahat, tuan-tuan. Cuma dia ni sebelum Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, dia ni orang yang menjadi rojokkan penduduk Madinah. Dia respected person di Madinah. Dia orang yang dihormati oleh orang-orang Madinah. Kira dia orang tua-tua Madinah. Apa masalah orang pergi jumpa dia, apa masalah orang refer dekat dia, apa masalah orang nak dengar pendapat dia, dia orang macam tu di Madinah. Bila Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, orang semua pergi tanya Nabi. Kecil hati. Itu saja punca. Kecil hati. Selama-lama ni hampa cari aku, oh Muhammad mai, hampa tak pandang aku. Kerana tu saja Allah test dia. Tuan nampak? Dia nak jadi tergelincang, dia nak jadi rosak tu kadang Allahu Akbar sikit. Lepas tu dia develop, dia dalam diri dia jadi benci Nabi, dia jadi munafik, dia jadi kepala munafik di Madinah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa dia tak buat dekat Nabi? Ni Abdullah bin Ubay bin Salul ni, apa dia tak buat dekat Nabi? Jangan tanya apa dia buat dekat Nabi, tanya apa dia tak buat. Segala jahat dia buat dekat Nabi. Bila mati dia, ni hadis ni nak cerita. Lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay bin Salul, bila mati Abdullah bin Ubay bin Salul ni, jaa ibnuhu Abdullah bin Abdullah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia nama Abdullah juga, Abdullah bin Abdullah. Anak dia ni bila pak dia mati, dalam hadis lain cerita lagi panjang, lagi detail. Dia kata apa? Sebelum dia mati, dia pesan ke anak dia. Dia kata, bapa mati, lah dia pula, anak pula juga kan. Dia kata, lah bapa mati esok, hampir rumah Nabi,
pergi minta jubah Nabi pakai tu. Jubah Nabi duk pakai tu minta buat kapan bapak. Padahal dia kepala munafik, padahal dia lah orang jahat yang nak pelingkup dakwah Nabi. Dia ni tiba-tiba bila dia menjelang mati dia tahu Nabi tu orang baik. Dia kata ke anak dia, kalau bapak mati, ambil jumpa Nabi, minta jubah Nabi duk pakai tu, kapan bapak dengan jubah Nabi? Satu. Yang kedua, hang minta Nabi imamkan sembahyang mayat bapak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis sahih riwayat Muslim cerita. Apa jadi dia ni? Bila mati pak dia pergi jumpa Nabi. Fasa'alahu an yu'tiyahu qamisahu yukaffinu fihi abah. Dia pergi minta ni qamis, jubah Nabi pakai ni. Dia kata, ya Rasulullah, bapak pesan. Dia kata, bapak saya dah mati. Bapak pesan sebelum dia mati, nak minta qamis yang tuan pakai, minta nak buat kapan dia. Fa'atahu, yang kata Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni, buka bagi. Kalau kita ke? Hang siapa? Tanya tu pun dia punya intonasi dia dah kasar dah. Hang siapa? Aku lupa apa yang hang buat kat aku. Lagu tu punya duk main. Nabi tak buka bagi. Summa sa'alahu ayyusalli alaih. Kemudian yang kedua dia kata, bapak minta tuan tolong semayangkan mayat dia. Nampak kan? Ada duk cakap celupang, ada cakap capui, tu dia mula nak marah tu. Kan? Duk cakap celupang, duk cakap capui terhadap agama dan orang-orang agama ni, bila main mati cari orang agama. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi. Nabi pun okey, tak apa, jom. Jubah dah bagi dah, jom nak pergi jadi imam pula sembahyang Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Faqama Umar, kata dalam hadis sahih riwayat Muslim ni, Sayyidina Umar doa ada cepuih bangkit berdiri. Dia ni dia Umar ni buat pasal kata tuan-tuan. Cepuih bangkit berdiri. Fa akhadha bi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang baju Nabi ni. Dia pegang, Sayyidina Umar ni, dia pegang baju Nabi ni. Faqala, ya Rasulullah, atusalli alaih? Dia kata, ya Rasulullah, atusalli alaih? Betul kan Nabi sembahyang mayat dia ni? Dia kata, dia angin dia. Pasal apa? Pasal mengenangkan apa yang dia ni buat dekat Nabi ni. Sahabat-sahabat ni, takkan Nabi sembahyang mayat orang macam ni? Dia jahat. Macam tu. Qad nahaka Allahu an tusalli alaih. Umar kata, Allah tentu tak benarkan tuan sembahyangkan mayat dia. Umar kata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama khayyaranillah. Nabi kata, no, betul ada dalam Quran Tuhan tak bagi pergi sembahyang mayat orang-orang macam ni, tetapi Tuhan bagi pilihan dekat aku. Nabi kata, Tuhan bagi pilihan, ada option. Apa dia? Qala Allah Ta'ala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Allah sebut benda tu dalam Quran macam tu. Surah At-Taubah ayat 80. Allah sebut dalam ayat tu, Muhammad, kamu nak minta ampun dekat mereka ke, ataupun kamu tak mau minta ampun dekat mereka, itu terpulang dekat kamu. Tapi in tastaghfir lahum 70 marrah, tapi kalau kamu minta ampun 70 kali. Kau orang munafik ni, bukan minta ampun sekali, ya Allah, Allah maghfir lahu sekali, ya, minta 70 kali. Kalau kamu minta 70 kali, okey. Nabi kata dia, kerana Allah sebut dalam ayat tu, kalau minta 70 kali, sa'aziluhu ala 70. Nabi kata, aku nak pergi semayang juga mayat dia ni, aku nak minta Allah ampunkan dia 70 kali. Nabi kata. Tuan-tuan boleh bayang Nabi ni orang macam mana? Orang buat jahat kat dia, dia nak buat baik orang. Pasal Allah kata, kalau hang minta ampun 70 kali, okey, aku nak minta 70 kali. Janji Allah ampun dia. Qala Umar, Sayyidina Umar dengar Nabi kata tu,
Dia tak puas hati. Dia kata lagi, innahu munafiq. Dia kata, ya Rasulullah, tapi dia ni munafik. Dia kata, Umar tak puas hati. Kata hadis tu, fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang juga. Dia yang kata Nabi tu, tuan-tuan, bolehkah kita piduk kata lebih kurang dekat orang macam ni? Ni mulia hati ni. Nabi semayangkan juga mayat Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi jadi imam juga semayang. Pum, kata turun ayat surah At-Taubah ayat 84. Turun lepas pada Nabi imamkan semayang mayat ke atas Abdullah bin Ubay bin Salul. Turun ayat, Tuhan kata apa? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadah. Tuhan kata, jangan semayang dah mayat orang macam ni selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih. Bukan takat tak semayang mayat dia, pergi ziarah kubur dia, pergi berdiri atas kubur dia pun tak sah. Tuhan kata. Turun ayat Quran ini menepati dengan apa? Dengan pendirian Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu dia. Ini bila main cerita tentang hebat Umar ni, ini dia antara benda yang orang bawa keluar main. Beberapa kali turun ayat, beberapa kali, bukan sekali ni ya, beberapa kali turun ayat menepati pendirian Umar tu dengan ayat turun tu, menepati. Hebat yang kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab ni. Tapi Nabi ni hebat tahu mana pula? Hebat sifat pemaaf tu. Hebat Nabi ni. Sehingga bila turun ayat kata tak boleh, dan Nabi bubuh full stop. Tidak ada lagi sembahyang ke atas orang-orang seumpama Abdullah bin Ubay bin Salul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab kita diminta supaya banyakkan buat baik.